Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nurhaliza binti Omar, nombor bateri 281312. Salam sejahtera, nama saya Angela Selia Anak Jai dengan nombor matrik 276948. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera dan salam biru warna. Saya Nur Rafni binti Abdul Nasir, nombor matrik 281202. Assalamualaikum, nama diberi Nadia Asila binti Nur Azizi, bernombor matrik 281277. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Izzati binti Zulkarnain, nombor matrik 278815. Sebagai pengenalan secara ringkasnya, menurut ahli psikologi, pembelajaran manusia adalah proses yang membawa perubahan tingkah laku yang agak kekal, terang-terangan atau tersembunyi dalam kapasiti yang diperoleh melalui pengalaman. Baiklah, seterusnya, latar belakang tokoh pelajar yang kami temu bual ialah nama diberi Nur Nashira binti Muhammad Ibrahim atau dikenali sebagai Nashi. Beliau dilahirkan di Hospital Besar Ipoh Perak. Beliau mempunyai 4 orang adik-beradik dan beliau merupakan anak bongsu dalam keluarganya. Selain daripada itu, beliau juga mempunyai latar belakang pendidikan yang sangat cemerlang sejak dari bangku tadika sehingga ke alam universiti. Hal ini dikatakan kerana beliau sering mendapat keputusan yang sangat cemerlang dalam setiap peperiksaan awam seperti UPSR, PT3 dan juga SPM. Semasa peperiksaan UPSR, beliau telah memperoleh keputusan yang cemerlang iaitu semua A bagi 5 mata pelajaran dan beliau juga memegang jawatan sebagai penolong ketua pengawas ketika di sekolah rendah. Manakala, semasa di alam sekolah menengah pula, beliau telah mendapat keputusan semua A dalam PT3 dan telah melayakkan beliau untuk memasuki ke kelas aliran sains bagi menengah atas. Semasa di tingkatan 5 pula, beliau dilantik menjadi ketua pengawas sekolah disebabkan oleh beliau memiliki pencapaian yang terbaik di sekolah dan akhirnya beliau mendapat keputusan yang sangat cemerlang iaitu semua A dalam peperiksaan SPM. Selepas sahaja tamat persekolahan, beliau telah mendapat tawaran belajar di matrikulasi Pahang dalam aliran sains dan hal ini memberikan peluang untuk beliau mencapai cita-citanya untuk menjadi seorang doktor perubatan. Selepas sahaja tamat pengajian di matrikulasi Pahang selama setahun dengan purata nilai grade kumulatif akhir sebanyak pointer 4 flat, beliau telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran bagi peringkat asasi di Universiti Putra Malaysia UPM dalam bidang perubatan. Kini, beliau sedang melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di UPM dan berada di tahun akhir pengajian. Sebelum beliau ditempatkan di sebuah hospital untuk membuat praktikal, beliau telah berjaya lulus akan semua pelajarannya dalam bidang perubatan dan mendapat keputusan yang cemerlang. Baiklah, tambahan lagi, beliau juga telah berkongsi kepada kami tentang pencapaian terbaik yang diperolehnya sepanjang beliau bergelar sebagai seorang pelajar. Semasa di bangku sekolah, beliau telah mewakili pertandingan debat bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Beliau juga telah menyertai pertandingan choral speaking dan menjadi johan dalam pertandingan tersebut. Pada peringkat universiti pula, beliau juga banyak melibatkan diri dalam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak perubatan dan beliau juga memegang jawatan naib presiden bagi kelab bidang perubatan di UPM. Sebagai konklusinya, kata-kata semangat yang diberikan oleh beliau adalah tiada istilah rehat dalam perjuangan iaitu jika seseorang mahukan hidup yang lebih bahagia pada masa akan datang, maka perlulah berusaha keras demi mencapai impian dan cita-cita, seterusnya membantu keluarga untuk mengubah nasib hidup yang lebih sempurna serta dapat membanggakan kedua ibu bapanya. Demikianlah serba sedikit tentang latar belakang diri dan pendidikan beliau yang membuatkan kami terinspirasi dan menjadikan contoh teladan yang baik. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya adalah strategi dan teknik pembelajaran yang diaplikasikan oleh Saudari Nur Nashira binti Muhammad Ibrahim sebagai seorang pelajar yang kini sedang menceburi bidang perubatan. Antara strategi dan teknik tersebut ialah fokus dalam kelas. Menurut beliau, fokus dalam kelas adalah satu perkara yang penting dalam proses belajar. Kita perlu sentiasa memberi perhatian dalam sesi pembelajaran walaupun tidak dapat memahami isi pembelajaran. Bukan itu sahaja, catatan dan nota juga wajar dilakukan ketika dalam kelas agar dapat menjadi rujukan dan memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan isi pembelajaran tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, beliau juga menyatakan bahawa dalam pembelajaran ini kita sebagai pelajar perlu sentiasa merujuk kepada pensyarah dari masa ke semasa. Hal ini terutamanya ketika kita kurang memahami sesuatu pelajaran tersebut. Intinya ialah sebagai seorang pelajar, amalan bertanya sangat penting bagi menjelaskan setiap kekeliruan terhadap perkara yang dipelajari. Bahkan dengan amalan bertanya langsung kepada pensyarah dapat memastikan bahawa input yang kita dapat itu adalah sahih dan benar. Seterusnya, teknik yang Saudari Nashira amalkan juga ialah belajar sendiri. Teknik ini dapat digunakan sebelum ataupun selepas habis setiap silibus pembelajaran. Beliau menyatakan bahawa sebelum mempelajari sesuatu silibus bersama pensyarah adalah penting untuk mendapatkan gambaran awal tentang silibus tersebut. Hal ini bagi memudahkan kita memahami perkara yang disampaikan oleh pensyarah dalam kelas. Selepas itu, beliau juga biasanya belajar balik perkara yang diajarkan dalam kelas atau boleh dikatakan ulang kaji balik pada masa lain untuk mengasah lagi pemahaman beliau. Beliau biasanya akan membaca balik atau membuat nota pendek berkenaan silibus pembelajaran tersebut. Bukan itu saja, beliau juga suka mengajar kawan-kawan. Daripada hal tersebut, beliau turut mendapat manfaat kerana ia juga dapat menolong beliau lebih mahir dalam mata pelajaran berkenaan. Bahkan dapat membantu beliau memperbaiki kekurangan beliau dalam mata pelajaran tersebut. Tambahan lagi, beliau sangat menekankan teknik mengingat semula perkara-perkara yang telah kita pelajari. Beliau sering mengamalkan teknik ini bagi memudahkan beliau dalam waktu-waktu peperiksaan. Dengan cara ini, beliau tidak perlu lagi mengulang kaji banyak perkara dalam satu masa ketika waktu-waktu peperiksaan. Jelas hal ini sangat bermanfaat kerana dapat mengurangkan tekanan ataupun stres masa waktu peperiksaan. Di samping itu, antara salah satu teknik yang sangat menarik yang diamalkan oleh Saudari Nashira adalah teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro ini diperkenalkan oleh Francisco Cirillo di akhir tahun 1980-an, yang mana teknik ini menggunakan masa kerja secara selang-seli dengan masa rehat. Maksudnya, dengan teknik ini akan ada masa yang ditetapkan antara 45 minit ke sejam untuk melakukan tugasan dan selepas itu mengambil dalam masa 5 minit untuk berehat. Contohnya, yang digunakan oleh Encik Nashira, menurut beliau hanya boleh fokus dalam masa setengah jam ke sejam. Jadi beliau akan memanfaatkan tempoh tersebut dengan fokus sepenuhnya untuk menyelesaikan tugasan ataupun belajar. Dan dalam waktu ini, beliau akan menjauhkan diri daripada telefon bimbit dan sebarang hiburan. Selepas itu, beliau akan mengambil masa selama 5 minit untuk berehat dan pada waktu ini juga beliau masih menjauhkan diri daripada telefon bimbit, malah memilih untuk melakukan aktiviti lain seperti berjalan ataupun mencari ilham. Akhir sekali ialah pengurusan masa. Pengurusan masa sememangnya tunggak kepada kejayaan individu juga. Individu yang berjaya biasanya mempunyai pengurusan masa yang teliti dan teratur. Seperti yang diamalkan Saudari Nashira, walaupun beliau sangat sibuk dengan kelas, tugasan dan program universiti, beliau sentiasa mencari masa untuk bersenam. Beliau akan meluangkan masa setengah jam ke sejam untuk bersenam dan kadang-kala meluangkan masa 1 jam untuk bersantai, bersembang dengan kawan-kawan. Untuk masa belajar pula, Saudari Nashira tidak meluangkan terlalu banyak masa kerana bagi beliau, masa belajar tidak perlu lama sekiranya kita betul-betul fokus selama waktu belajar yang ditetapkan tersebut. Bagi beliau juga, setiap individu perlu mengenal pasti masa yang sesuai dengan diri masing-masing untuk belajar. Contohnya, beliau seorang yang jenis belajar pada lewat malam dan tidak boleh bangun awal untuk belajar pada awal pagi. Maksudnya di sini ialah setiap individu perlu belajar mengikut kesesuaian masa dengan kebolehan diri masing-masing. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya akan membentangkan tentang falsafah ataupun pendekatan psikologi dalam pembelajaran yang digunakan oleh individu tersebut. Terdapat 3 pendekatan yang digunakan oleh Cik Nashi, iaitu tokoh pelajar yang telah ditemu bual. 3 pendekatan psikologi tersebut adalah pendekatan kognitif, pendekatan humanistik dan juga pendekatan psikoanalisis. Pendekatan kognitif di mana bermaksud penekanan kepada proses mental. Pendekatan ini juga memberi perhatian khusus kepada proses pemikiran individu seperti berfikir secara kritis dan kreatif, kemahiran belajar dan juga motivasi. Sebagai contoh, semasa temu bual dijalankan, tokoh pelajar tersebut memberitahu beliau pernah gagal dalam peperiksaan SPM sehingga mendapat keputusan yang kurang memuaskan hatinya. Maka dengan itu, dia berfikir di mana silapnya dan terus menjadikan gagal itu sebagai satu motivasi kepada dirinya sendiri. Daripada situ, beliau berjaya ubah cara belajarnya dan berjaya mendapat keputusan yang cemerlang pada peperiksaan SPM beliau. Pendekatan yang digunakan oleh individu terbabit yang kedua adalah pendekatan humanistik. Pendekatan ini bermaksud proses pembelajaran adalah berdasarkan keseimbangan pengalaman yang lepas dan semasa yang dapat bantu capai kesempurnaan diri. Tokoh tersebut ada memberitahu dia banyak belajar daripada pengalaman lalunya, di mana arwah emaknya pernah memberitahu beliau bahawa
ingin dia menjadi seorang doktor suatu hari nanti. Daripada nasihat yang diberikan itu, dia tahu bahawa dia bukan daripada keluarga yang senang dan ibu bapanya juga tidak pernah menghantar mereka adik-beradik ke pusat tuition tambahan. Daripada situ, dia fahami apa kata-kata emaknya itu. Di mana emaknya mahu melihat beliau dan adik-beradiknya yang lain berjaya tanpa mengharapkan kasihan daripada siapa-siapa melainkan Allah SWT dan diri mereka sendiri. Pendekatan yang terakhir yang digunakan dalam proses pembelajaran beliau adalah pendekatan psikoanalisis. Pendekatan ini biasanya telah ditentukan dan seimbang antara genetik dan juga persekitaran. Bagi tokoh yang ditemu bual, pembelajarannya banyak dipengaruhi oleh persekitarannya, di mana beliau memberitahu beliau sangat bersyukur kerana tak semua orang yang dapat apa yang beliau dapat sekarang. Persekitaran keluarga yang selalu memberi semangat dan juga sokongan yang baik menjadikan beliau berada di tahap yang sekarang. Selain itu, persekitaran pembelajaran yang didaktif juga membuatkan beliau berjaya menyambung pelajaran dalam bidang perubatan dengan menggunakan teknik-teknik yang dipelajari daripada pengalaman sebelum ini. Hal ini jelaslah ketiga-tiga pendekatan psikologi yang digunakan oleh Cik Nashi amat memberi impak yang amat merasakan dalam pembelajarannya itu. Okey, saya akan bentangkan tentang faktor tokoh mengekalkan motivasi beliau di dalam proses pembelajaran. Okey, antara faktor yang dapat mengekalkan motivasi tokoh di dalam proses pembelajaran beliau ialah di dalam temu ramah, Cik Nashi ada beritahu bahawa beliau sentiasa ingatkan diri beliau tentang niat dan mengapa beliau memulakan perjalanan di dalam bidang yang sedang beliau lakukan, iaitu bidang perubatan. Cik Nashi ada beritahu bahawa dengan mengingatkan kembali tentang niat beliau tersebut, cara itu dapat mengekalkan motivasi beliau dalam meneruskan perjuangan beliau untuk mencapai kejayaan yang ingin beliau kecapi. Seterusnya, faktor kedua yang dapat mengekalkan motivasi di dalam diri tokoh dalam proses pembelajaran ialah peluang. Di dalam temu ramah, Cik Nashi ada memberitahu bahawa beliau sentiasa renungkan balik tentang individu-individu yang tidak mempunyai peluang dalam melanjutkan pelajaran. Jadinya, dengan peluang yang Cik Nashi dapat untuk melanjutkan pelajaran di dalam bidang perubatan ini telah dapat mengekalkan motivasi dan semangat untuk beliau melanjutkan dan meneruskan perjalanan beliau di dalam pembelajaran yang sedang beliau lakukan ini. Akhir sekali ialah keluarga. Cik Nashi memberitahu bahawa beliau dilahirkan di dalam keluarga yang agak susah. Jadinya dengan melanjutkan pelajaran, ia menjadi salah satu cara untuk Cik Nashi dapat mengubah nasib keluarga dan dirinya sendiri. Dan ini juga menjadi salah satu faktor yang sentiasa dapat mengekalkan motivasi dalam proses pembelajaran beliau. Jadi teori yang dapat dikaitkan daripada temu bual yang telah kami jalankan bersama dengan Cik Nashi ialah teori pemodelan yang telah diasaskan oleh Albert Bandura. Terlebih dahulu, mari kita kenali siapakah Albert Bandura. Albert Bandura telah dilahirkan pada 4 Disember tahun 1925 di Bonaire, Northern Alberta, Canada dan meninggal dunia pada 26 Julai 2021 di Stanford, California. Beliau telah mencapai pelbagai kejayaan sepanjang pengajian beliau. Mari kita lihat satu persatu. Pada tahun 1949, beliau telah mendapat anugerah Balkan Award in Psychology. Seterusnya, pada tahun 1951, beliau telah mendapat ijazah sarjana dan beliau telah mendapat ijazah kedoktoran pada tahun 1952. Berikutnya, pada tahun 1953, beliau telah menjadi pengajar di University of Iowa. Seterusnya, pada tahun 1974, beliau telah menjadi Profesor Sains Sosial dalam Psikologi David Starr Jordan. Dan pada tahun 1976, beliau telah menjadi pengerusi Jabatan Psikologi dan pada tahun 2010, beliau telah bergelar sebagai Profesor Emeritus. Menerusi teori pemodelan, terdapat 4 unsur utama teori. Yang pertama, perhatian, iaitu saudari Nashi selalu memerhatikan cara bekerja doktor-doktor di tempat pengajiannya dan telah menjadi inspirasi kepada beliau. Yang kedua, mengingat, iaitu beliau perlu mengingati cara untuk merawat pesakit yang telah dipelajari oleh doktor yang bertauliah.
Kemudian yang ketiga, reproduksi. Saudari Nashi mereproduksi semula perkara yang telah dipelajarinya di dalam kelas seperti menjahit luka seperti mana yang telah beliau katakan kepada kami. Kemudian yang keempat, peneguhan. Saudari Nashi mendapat peneguhan yang positif apabila beliau telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan beliau. Terdapat juga jenis-jenis pemodelan dalam teori pemodelan ini, iaitu yang pertama ialah pemodelan secara langsung, iaitu meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses pemerhatian. Sebagai contoh, saudari Nashi memerhatikan doktor yang bertugas memberi rawatan kepada pesakit. Jenis pemodelan yang seterusnya ialah tak langsung, iaitu melalui imajinasi ataupun pemerhatian secara tidak langsung, iaitu saudari Nashi memberitahu kepada kami bahawa beliau sentiasa membayangkan dirinya menjadi seorang doktor yang berjaya pada satu hari nanti. Kemudian jenis pemodelan gabungan pula ialah menggabungkan tingkah laku yang berlainan, iaitu menggabungkan pemodelan langsung dan juga pemodelan tak langsung. Kemudian sekat laluan pula ialah pemodelan tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. Dan pemodelan yang terakhir ialah tak sekat laluan, iaitu tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi. Terdapat 4 jenis model menurut teori pemodelan, iaitu model yang lebih tua. Model yang lebih tua ini kebiasaannya ditiru disebabkan oleh kuasa, kebebasan, kekayaan dan kehormatan. Sebagai contoh, seorang anak menjadikan ibu bapa sebagai model kerana rasa hormat mereka kepada ibu bapa. Seterusnya, model yang berstatus tinggi. Faktor kuasa dan kekayaan yang mendorong individu yang berstatus rendah untuk meniru tingkah laku model tersebut. Sebagai contoh, menerusi temu bual yang dijalankan, saudari Nashi bercita-cita untuk menjadi doktor kerana ingin mengubah nasib keluarganya. Seterusnya, model yang ketiga ialah model yang mempunyai kecerdasan tinggi. Individu yang kurang pintar selalunya akan mengagumi individu yang pintar dan mereka akan meniru tingkah laku tersebut kerana mereka ingin menjadi pintar seperti model mereka. Seterusnya, model yang keempat ialah model yang terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran, iaitu individu yang kurang mahir lebih cenderung untuk meniru tingkah laku model yang mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang tersebut. Sebagai contoh, saudari Nashi menjadikan Dr. Amalina sebagai modelnya dalam bidang kedoktoran. Oleh yang demikian, peranan model sangat penting kerana ia mampu menjadikan seseorang itu terinspirasi untuk menjadi individu yang lebih berjaya pada masa akan datang. Kesimpulannya daripada temu ramah yang telah kami jalankan bersama dengan tokoh pelajar, iaitu Cik Nashirah binti Muhammad Ibrahim, ialah terdapat banyak strategi atau teknik-teknik yang diaplikasikan oleh Cik Nashi untuk mencapai kejayaan dalam bidang pelajarannya. Sebagai contoh, beliau sentiasa memberi fokus ketika berada di dalam kelas semasa guru atau pensyarah sedang mengajar, mengulang kaji semula setiap mata pelajaran, mengajar semula rakan-rakannya dan sebagainya. Selain itu, kami juga mendapat banyak informasi yang mampu menaikkan semangat kami untuk terus berjuang menghadapi ujian serta liku-liku sepanjang proses pembelajaran kami. Bukan itu sahaja, kami dapati terdapat banyak faktor yang mampu mempengaruhi motivasi Cik Nashi untuk sentiasa berusaha bagi memperoleh kejayaan yang cemerlang serta meneruskan perjuangannya sebagai seorang pelajar di dalam bidang perubatan. Itu sahaja daripada kami. Yang baik itu datangnya daripada Allah
dan kekurangan itu datangnya daripada diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.